Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Hari ini kita akan lihat unit 10, tajuk Salam diberikan, tetamu dihormati. Bahasa Melayu tahun 4. Okey, halaman 66. Okey, dalam tajuk ini kita akan melihat standard kandungan iaitu 1.1 mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajaran 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Okey. Situasi tidak formal maksudnya situasi yang santai. Contohnya, di luar bilik darjah, di kantin dan percakapan di rumah. Okey. Manakala situasi formal ialah situasi seperti di bilik mesyuarat, sedang mesyuarat, semasa perbincangan dan sebagainya. Okey. Kita lihat muka surat 66. Situasi yang pertama. Ibu Haziq berpesan kepada anak-anaknya tentang adab melayan tetamu. Baiklah, kita haruslah mengamalkan adab-adab apabila kita menerima tetamu. Okey. Dalam situasi ini, ibu menceritakan adab-adab yang perlu dipraktikkan. Baiklah. Cikgu harap kamu dapat baca dialog ini dengan teliti kerana dialog ini mengandungi 5 adab melayan tetamu di rumah ataupun di tempat-tempat yang berkaitanlah. Okey. Kita cuba dengar, cikgu baca dulu. Ibu ingin berpesan kepada kamu tentang adab melayan tetamu. Apakah adabnya, Ibu? Kita mestilah menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Cikgu ada memberitahu, menerima dan melayan tetamu ialah amalan yang mulia. Selain itu, kita juga perlu menjaga percakapan ketika di hadapan tetamu, menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Okey. Dialog ini menerangkan adab-adab yang kita perlu amalkan. Okey. Kerana apabila kita mempunyai adab yang tinggi, orang akan suka pada kita. Baiklah. Cikgu harap kamu telah dapat mengenal pasti adab-adab yang cikgu bacakan sebentar tadi. Mari kita lihat adab yang cikgu maksudkan, iaitu menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman, menjamu tetamu mengikut kemampuan kita, menjaga percakapan ketika di hadapan tetamu, menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar, dan terakhir mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Okey, jelas? Untuk info tambahan, adab terhadap tetamu, kita perlulah memberi layanan yang baik, bersifat ikhlas dan berlapang dada. Okey, kita tak perlulah berpura-pura
di hadapan tetamu. Dan yang ketiga, menunjukkan muka yang manis. Contohnya, kita sentiasa tersenyum, supaya tetamu selesa semasa melawat kita. Menyediakan jamuan mengikut kemampuan. Maksudnya, jika kita mempunyai duit yang lebih, kita bolehlah memberi makanan. Contohnya, kita beli Subway, McDonald, San Francisco Coffee dan makanan yang mahal lah. Kalau tak pun, kita hidangkan air teh, biskut, roti dan kuih-kuih yang ada. Mengikut kemampuan. Tak perlu nak beli yang mahal-mahal sedangkan kita tak mampu. Cukuplah mengikut kemampuan kita. Yang penting kita terima tetamu dengan hati yang lapang dan muka yang manis. Dan yang terakhir, menyediakan kemudahan yang baik kepada ahli keluarga. Contohnya, apabila kita dah berjauhan dengan adik-beradik semua, kadang-kala mereka akan melawat kita di rumah. Jadi, kita perlulah menyediakan contohnya bilik untuk mereka tumpang bermalam, ataupun kita sediakan tempat yang selesa lah untuk mereka berehat. Dan apa je yang sesuai mengikut kemampuan kita. Itulah antara adab-adab terhadap tetamu kita. Mungkin tetamu yang datang tu membawa rezeki tambahan kepada kita, ataupun tetamu itulah yang akan membantu kita suatu hari nanti apabila kita susah. Mungkin hari ini kita senang, hari esok kita belum pasti. Jadi, sentiasalah berbuat baik terhadap tetamu. Sekarang, mari kita dengar perbualan antara Haziq dan cikgunya selepas tamat subjek Bahasa Melayu. Seronok sungguh tajuk hormatilah tetamu pada hari ini, cikgu. Ibu selalu berpesan supaya hormat akan tetamu yang datang ke rumah. Apakah pesanan itu, Haziq? Ibu berpesan supaya menyambut tetamu dengan senyuman. Dalam pesanan ibu ni, kamu boleh lihat situasi yang pertama yang cikgu telah terangkan 5 adab menerima tetamu ataupun melayan tetamu. Jadi, kamu boleh tulis 5 adab tu di ruangan ini. Seterusnya, Haziq, mengapakah kita perlu menghormati tetamu? Kita perlu menghormati tetamu supaya tetamu tidak berkecil hati dengan kita dan supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Jadi itulah dialog antara Haziq dan cikgunya tentang adab menghormati tetamu. Kamu boleh tulis jawapan yang kamu rasakan sesuai dengan aspek yang ditanya oleh cikgu Haziq itu. Akhir sekali, cikgu tunjukkan kepada kamu perbualan penuh antara Haziq dan cikgunya beserta jawapan yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah, bagi soalan yang pertama, cikgu telah tuliskan di sini menggunakan perkataan ataupun menggunakan warna yang berlainan supaya kamu dapat menulis dengan jelas. Kamu boleh lihat di sini yang cikgu gariskan di sini.
Okey, ini adalah 5 adab menerima tetamu. Okey. Dan bagi soalan kedua, cikgu juga telah warnakan dengan warna yang berbeza. Okey, sekiranya kamu ada jawapan yang kamu rasakan sesuai, kamu boleh tambah ataupun kamu boleh tukar menjadikan versi jawapan kamu sendiri. Okey. Jadi, cikgu minta kamu salin semula perbualan antara Haziq dan cikgu pada buku nombor 1 kamu. Okey, perbualan ini salin ke buku nombor 1 kamu. Pastikan tulisan kemas dan mudah dibaca. Okey. Tulisan tu pastikan pensel yang kamu guna warna dia terang. Janganlah pudar, nanti susah nak baca, cikgu nak semak. Okey, selepas kamu siap, cikgu harap kamu tulis, saya telah siap di ruangan komen Google Classroom seperti biasa. Maka itu sahaja video penerangan untuk pembelajaran pada hari ini. Salam diberikan, tetamu dihormati. Sekiranya ada soalan, boleh komen di Google Classroom. Terima kasih kerana memberikan kerjasama dan melaksanakan tugasan PDPR ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.